Don't make a cup of coffee with the right amount of sugar. How you like it? How you like it? Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Topik yang saya akan terangkan pada hari ini ialah bab 7, Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Malaysia. Bab ini terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu ciri-ciri demokrasi berparlimen, negara persekutuan dan lambang-lambang negara. Bab ini memberikan tumpuan kepada sistem pemerintahan dan pentadbiran negara selepas merdeka yang berlandaskan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen. Selain itu, bab ini juga menjelaskan sistem kerajaan persekutuan dan kepentingan lambang-lambang negara Malaysia. Antara ciri utama sistem pemerintahan demokrasi berparlimen. Yang pertama, perlembagaan. Yang kedua, raja berperlembagaan. Yang ketiga, parlimen. Yang keempat, pilihan raya. Yang kelima, kuasa pemerintahan. Yang keenam, parti-parti politik. Dan yang ketujuh, kebebasan asasi. Apakah maksud demokrasi? Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan politik yang menggunakan suara rakyat dalam menentukan pemerintahan negara. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani iaitu demos yang bererti rakyat dan kratos yang bererti kekuasaan. Terdapat 2 corak pemerintahan negara demokrasi iaitu sistem raja berperlembagaan dan sistem republik. Sistem raja berperlembagaan merupakan sistem pemerintahan yang mengekalkan raja sebagai pemerintah tertinggi negara dan negeri. Pemerintah dibantu oleh Perdana Menteri. Manakala sistem republik merupakan sistem yang menolak institusi beraja. Kerajaan diketuai oleh presiden yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan sejak negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Apakah maksud perlembagaan? Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi yang menjadi asas kepada pembentukan sesebuah kerajaan. Perlembagaan dijadikan dokumen rasmi dan di dalamnya terkandung segala peraturan dan prinsip sebagai panduan kepada kerajaan untuk melaksanakan kuasanya dan mentadbir negara. Perlembagaan Malaysia yang diperkenalkan pada 16 September 1963 mengandungi 183 perkara termasuklah senarai kerajaan, persekutuan dan kerajaan negeri, institusi yang di-Pertuan Agong, Parlimen, Jemaah Menteri dan Badan Kehakiman. Memandangkan Malaysia merupakan negara persekutuan, Perlembagaan Malaysia telah membuat pembahagian kuasa antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Perlembagaan Malaysia telah memperuntukkan senarai persekutuan, senarai negeri dan senarai bersama. Keluhuran perlembagaan merupakan prinsip rukun negara yang ketiga. Keluhuran perlembagaan bermaksud keagungan dan ketertinggian undang-undang atau perlembagaan itu sendiri. Semua jenis undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan adalah tidak sah. Undang-undang negeri mestilah selaras dengan perlembagaan persekutuan. Perlembagaan persekutuan memperuntukkan kuasa kepada mahkamah untuk membatalkan akta yang diluluskan di luar bidang kuasa parlimen atau bercanggah dengan perlembagaan Malaysia. Mahkamah juga berkuasa menentukan kesahihan setiap undang-undang bagi menjamin keluhuran dan ketertinggian perlembagaan Malaysia. Apakah peranan perlembagaan? Perlembagaan berperanan untuk menjamin kestabilan sesebuah negara dengan menentukan rangka dan bentuk pentadbirannya. Perlembagaan membantu dalam menjamin kecekapan, kejujuran, keadilan, ketulusan serta kelicinan pentadbiran dan pemerintahan sesebuah kerajaan. Perlembagaan Malaysia menjamin taat setia rakyat yang tidak berbelah bagi kepada negara. Rakyatnya memegang matlamat yang sama supaya semangat patriotisme dapat dibentuk.
Peranannya di Pertuan Agong dalam menjaga dan memelihara hak istimewa serta kedudukan orang Melayu dan Bumi Putera di Sarawak dan Sabah. Perlembagaan Malaysia juga menjamin kerjasama, kesepakatan, keadilan dan kepentingan bersama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Perlembagaan menjadi rujukan utama dalam penggubalan undang-undang persekutuan dan negeri. Perlembagaan Malaysia menjamin kedudukan hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putera di Sarawak dan Sabah tidak dipersoalkan. Tujuan pindaan perlembagaan dibuat adalah untuk melindungi kepentingan rakyat, menjaga keselamatan negara dan melicinkan urusan pentadbiran negara. Perlembagaan perlu dipindah supaya sentiasa relevan dan sesuai dengan keperluan semasa. Pindaan ini juga menjadikan perlembagaan sebagai undang-undang yang munasabah dan kandungannya dipatuhi oleh rakyat dengan rela hati. Antara perkara sensitif dalam perlembagaan yang tidak boleh dipersoalkan termasuklah sistem beraja, agama Islam, kedudukan bahasa Melayu dan hak istimewa orang Melayu. Pindaan Akta Hasutan 1970 telah diluluskan oleh Parlimen bagi mengehatkan daripada bercakap sewenang-wenang yang boleh menimbulkan perbalahan kaum. Tujuan pindaan adalah untuk memelihara keselamatan, ketenteraman dan keharmonian kaum. Antara pindaan besar yang pernah dibuat dengan pemansuhan imuniti yang di-Pertuan Agong dan Raja daripada kesalahan jenayah. Beberapa langkah pindaan perlembagaan oleh Parlimen. Kaedah pindaan pertama, persetujuan majoriti lebih suara 2/3 Dewan Parlimen dan persetujuan Majlis Raja-Raja. Kaedah kedua, persetujuan majoriti lebih suara 2/3 Dewan Parlimen dan kelulusan yang di-Pertuan Negeri Sarawak dan Sabah. Kaedah ketiga, persetujuan lebih suara 2/3 Dewan Parlimen. Dan kaedah keempat, persetujuan lebih suara Dewan Parlimen. Institusi Raja berperlembagaan merupakan satu ciri penting dan unik dalam negara Malaysia. Raja berperlembagaan bermaksud sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia. Ciri-ciri Raja berperlembagaan yang terdapat di negara kita. Jawatan yang di-Pertuan Agong diwujudkan sejak tahun 1957. Baginda merupakan tonggak negara dan ketua utama negara. Baginda merupakan simbol keutuhan dan perpaduan rakyat di negara ini. Yang di-Pertuan Agong bertindak berdasarkan Perlembagaan Malaysia dan nasihat Perdana Menteri. Yang di-Pertuan Agong dipilih daripada kalangan 9 orang Raja Melayu daripada 9 buah negeri Melayu secara bergilir-gilir. Pemilihan yang di-Pertuan Agong dibuat mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia. Tahukah anda apakah bidang kuasa yang di-Pertuan Agong mengikut Perlembagaan Malaysia? Sebagai ketua negara, yang di-Pertuan Agong mengetuai 3 badan kerajaan iaitu Badan Perundangan atau Legislatif, Badan Pemerintah atau Eksekutif dan Badan Kehakiman atau Judisiari. Yang di-Pertuan Agong merupakan satu daripada 3 unsur Parlimen. Baginda mempunyai kuasa memanggil dan membubarkan Parlimen. Baginda merupakan ketua tertinggi Angkatan Bersenjata. Yang di-Pertuan Agong berkuasa mengampunkan dan menangguhkan sesuatu hukuman terhadap kesalahan yang dibicarakan oleh Mahkamah Tentera. Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua agama Islam bagi negeri Baginda sendiri, Pulau Pinang, Melaka, Wilayah Persekutuan Sarawak dan Sabah. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa budi bicara untuk melantik Perdana Menteri. Baginda mempunyai kuasa melantik dan melucutkan jawatan jemaah menteri dan timbalan menteri setelah mendapat nasihat Perdana Menteri. Yang di-Pertuan Agong boleh mengisytiharkan undang-undang darurat di bawah Undang-Undang X jika mendapati keselamatan negara terancam. Baginda melantik pengerusi dan 3 orang ahli Suruhanjaya Pilihan Raya, ahli perkhidmatan kehakiman serta pengerusi dan timbalan pengerusi Suruhanjaya
Perkhidmatan Awam. Baginda bertanggungjawab melantik Peguam Negara dan seorang Ketua Audit Negara bagi Persekutuan. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa tertinggi untuk mentauliahkan duta-duta negara kita. Fungsi Parlimen adalah menggubal undang-undang bagi menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat. Parlimen terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Ciri-ciri Dewan Negara. Dewan Negara mengandungi 69 orang ahli. Ahli Dewan Negara yang digelar senator ini mewakili setiap negeri dan mereka dilantik tanpa melalui pertandingan dalam pilihan raya. Senator memegang jawatan bagi tempoh 3 tahun. Syarat untuk menjadi senator mestilah berumur sekurang-kurangnya 30 tahun. Mereka boleh dilantik menjadi ahli jemaah menteri. Keahlian Dewan Negara dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Ahlinya terdiri daripada individu yang telah memberikan sumbangan cemerlang dalam perkhidmatan awam, bidang profesional atau bidang tertentu seperti perniagaan, perusahaan, pertanian, kesenian dan kebajikan atau yang mewakili sesuatu kumpulan minoritis seperti orang asli. Ciri-ciri Dewan Rakyat. Ahlinya dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya umum. Dewan Rakyat mengandungi 216 orang ahli yang mewakili semua kawasan pilihan raya di seluruh negara. Tempoh jawatan bagi anggota ahli Dewan Rakyat ialah 5 tahun. Tugas utama Dewan Rakyat adalah menggubal dan meluluskan undang-undang. Undang-undang yang dibuat oleh Parlimen dinamai Akta dan undang-undang yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri dinamai Enactment, kecuali di Sarawak dan Sabah dinamai Ordinan. Peranan dan fungsi kementerian. Setiap kementerian bertanggungjawab menggubal dasar-dasar kerajaan, merancang serta menyelaras program pembangunan ekonomi dan sosial di negara kita. Setiap kementerian diketuai oleh seorang menteri dan dibantu oleh Timbalan Menteri, Setiausaha Parlimen dan Setiausaha Politik. Perkhidmatan awam di Malaysia diketuai oleh Ketua Setiausaha Negara. Beliau bertanggungjawab mengawasi perjalanan kementerian dan jabatan kerajaan. Pada peringkat kementerian, pentadbirannya diketuai oleh Ketua Setiausaha Kementerian. Beliau dibantu oleh kaki tangan kerajaan yang dikenali sebagai Kumpulan Pegawai Perkhidmatan Awam. Jabatan kerajaan pula diketuai oleh Ketua Jabatan yang dikenali dengan gelaran Ketua Pengarah. Terdapat juga badan-badan kerajaan yang dikenali sebagai badan berkanun. Badan berkanun merupakan badan separuh kerajaan yang mempunyai kuasa autonomi tertentu. Badan berkanun mempunyai peruntukan kewangan tersendiri. Badan ini ditadbir oleh sebuah lembaga pengarah yang bertanggungjawab kepada menteri yang berkenaan. Badan berkanun ini mempunyai pelbagai tugas dan tanggungjawab yang besar untuk mempercepat pentadbiran dan program pembangunan di bawah rancangan 5 tahun kerajaan. Beberapa contoh badan berkanun: Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia atau MIDA, Lembaga Kemajuan Pertanian Muda atau MADA, Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia atau FRIM. Badan Kehakiman mempunyai kuasa mendengar serta menentukan perkara sibil dan jenayah. Mahkamah mempunyai kuasa mentafsirkan perlembagaan negara, mentafsirkan undang-undang, mengisytiharkan undang-undang bertulis, kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri. Semua hakim dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat Perdana Menteri. Hakim tidak dibenarkan mengambil bahagian dalam politik untuk menjamin keadilan dan kesaksamaan undang-undang. Penasihat undang-undang kerajaan ialah Peguam Negara. Peguam Negara akan menjadi pendakwa raya atau peguam bela bagi kerajaan.
Terdapat beberapa jenis mahkamah di Malaysia yang disusun mengikut sistem hierarki. Yang pertama, Mahkamah Persekutuan. Yang kedua, Mahkamah Rayuan. Yang ketiga, Mahkamah Tinggi Malaya. Yang keempat, Mahkamah Tinggi Sarawak dan Sabah. Yang kelima, Mahkamah Session. Dan yang keenam, Mahkamah Magistrat. Mahkamah Persekutuan merupakan mahkamah paling tinggi dan Mahkamah Magistrat merupakan mahkamah paling rendah. Pilihan raya ialah proses memilih wakil rakyat untuk memerintah sama ada pada peringkat negeri atau persekutuan. Pengiraan undi dibuat secara terbuka dan keputusannya direkodkan. Calon yang mendapat undi terbanyak dikira menang. Sistem ini dikenali dengan sistem majoriti mudah. Pilihan raya di Malaysia dijalankan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya atau SPR. Suruhanjaya Pilihan Raya ditubuhkan untuk menjamin pilihan raya yang adil dan bebas tanpa tekanan parti pemerintah atau pembangkang. Tiga fungsi utama SPR adalah menentukan sempadan bahagian-bahagian pilihan raya, menjalankan pendaftaran pemilih dan mengendalikan pilihan raya sama ada pilihan raya umum atau pilihan raya kecil. Terdapat dua jenis pilihan raya iaitu pilihan raya umum dan pilihan raya kecil. Pilihan raya umum ialah memilih ahli Dewan Rakyat dan ahli Dewan Undangan Negeri. Manakala pilihan raya kecil diadakan apabila berlaku kekosongan kerusi di mana-mana kawasan parlimen atau Dewan Undangan Negeri. Kekosongan itu berlaku mungkin disebabkan hal-hal tertentu seperti kematian, peletakan jawatan dan pelucutan jawatan. Syarat-syarat untuk menjadi calon pilihan raya: warga negara Malaysia, berumur 21 tahun, bermastautin di Malaysia, sempurna akal, tidak muflis, tidak memegang jawatan dalam perkhidmatan awam dan tidak disabit dengan sesuatu kesalahan oleh mahkamah. Syarat-syarat sebagai pengundi pilihan raya: berdaftar dalam senarai daftar pemilih, berumur 21 tahun, bermastautin atau tidak bermastautin, tinggal di mana-mana kawasan pilihan raya boleh mengundi. Hanya boleh mengundi di dalam kawasan pilihan raya sahaja. Anggota keselamatan, pelajar di luar negara dan pegawai kerajaan yang bertugas di luar negara boleh mengundi melalui pos. Parti politik di Malaysia sehingga tahun 1963 merujuk kepada sekumpulan orang yang mempunyai ideologi politik untuk mencapai matlamat bersama dan berjuang untuk mendapatkan kuasa. Contoh parti politik yang ditubuhkan sehingga 1963 seperti UMNO, MCA, MIC, AMCJA, Hizbul Muslim, PAS, IMP, Parti Negara, MDU dan Parti Buruh Semelaya. Parti politik di Sabah seperti ANCO, USNO, PASOK Mamagun dan Persatuan Cina Sabah. Parti politik di Sarawak seperti PKMS, SUPP, PANAS, Barjasa, SNAP, Pesaka dan SCA. Sekian sahaja untuk